Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sanusi bin Mustafa. Saya bertugas di Kolej Komuniti Jasin, Melaka, Malaysia lah. Sekarang saya akan buat satu pembentangan lah terhadap kajian yang dijalankan oleh saya dan juga dua orang rakan saya, iaitu Cik Saharudin bin Slamat dan juga Puan Nur Azila binti Azmil. Tajuk kajian kami ialah kajian kepuasan komuniti setempat terhadap penggunaan Telegram sebagai medium penyampaian maklumat bagi penganjuran kursus pendek dalam era pandemik COVID-19. Di skrin komputer sekarang ni ialah saya punya full paper lah. Saya tunjukkan sepintas lalu. Pengenalan, surutan literature, permasalahan kajian, objektif, skop kajian, kepentingan kajian, metodologi, kemudian dapatan dan perbincangan. Ini ialah dapatan demografi, kemudian ada dapatan untuk kepuasan, Likert scale 5 tahap, dengan min. Kemudian bahagian C ialah cadangan penambahbaikan apa yang responden usulkanlah. Kemudian cadangan rumusan dan cadangan kajian, dan juga cadangan kajian selanjutnya dan kesimpulan diakhiri dengan rujukan lah. So sekarang ni ini ialah PowerPoint saya. So saya akan bentangkanlah kajian saya. Ini ke depannya, inilah kajian kami bertiga, saya sebagai pembentang. Saya ulang tajuk dia, kajian kepuasan komuniti setempat terhadap penggunaan Telegram sebagai media penyampaian maklumat bagi penganjuran kursus pendek dalam era pandemik COVID-19. Terminologi kursus pendek yang dimasukkan ialah kursus pendek yang dijalankan oleh Kolej Komuniti lah. Di Malaysia, Kolej Komuniti ini dia ialah satu badan utama lah yang mengetahui pembelajaran sepanjang hayat untuk membangunkan komuniti setempat. Ini dilakukan dengan pengajaran kursus pendek oleh unit pembelajaran sepanjang hayat. Jadi semasa perancangan kursus tu, sebelum kursus mula, penyelarah kursus akan berhubung dengan bakal peserta ataupun komuniti setempat melalui Telegram lah, aplikasi Telegram, untuk menyampaikan maklumat. Sebagai yang kita tahu, Telegram ialah satu aplikasi messaging lah, text messaging, voice messaging, dan juga perkongsian file lah. Tugas fungsi utama Telegram tu, kita buat grup dan kita sampaikan maklumat kepada bakal peserta tentang bila nak buat, apa persediaannya, yuran berapa, kat mana nak buat. Jadi semua maklumat tu, tempoh kursus pendek disampaikan kepada peserta supaya peserta fahamlah bakal perkara yang akan dilalui lah, supaya mereka boleh bersedia. Jadi pada era COVID-19, kita pun tahu sejak akhir tahun lepas, dunia telah dilanda pandemik COVID-19. Jadi sedikit sebanyak penganjuran kursus pendek tu agak terkesan jugalah disebabkan COVID tu. Jadi kita nak tengok fungsi Telegram tu untuk menyampaikan maklumat tu adakah terkesan sama. Kajian ni lah. So kajian saya ni menggunakan kaji selidik lah, di mana kita buat survey. Survey itu kita rangka soalan, item-itemnya ataupun soalannya, pernyataannya dalam Google Form. Dan Google Form tu kita upload ke dalam grup Telegram itu sendiri. Grup Telegram untuk menyampaikan maklumat tu kita upload link tu dan mereka terus boleh isi. Jadi semua jadi komuniti setempat yang menjadi ahli grup, difahamkan seramai lebih 1,000 orang layak menjadi responden lah. Untuk demografi ada 6 perkara yang ditanya. Ialah pekerjaan, umur, jantina, pendidikan, dan juga tempoh menjadi ahli dalam grup Telegram dan juga cara dia menjadi ahli. Dapatannya ialah majoriti pekerjaan lah yang menjawab, responden yang menjawab soalan kita terdiri daripada kaki tangan awam lah. Kaki tangan awam sebanyak 40.5%. Jantina agak seimbang lah, lelaki dan perempuan yang jawab, tetapi lelaki ada lebih sikit lah.
Okey, 55.8%. Okey, umur, dari segi umur, okey, responden kita yang terbesar ialah 35 hingga 44 tahun. Ni golongan memang golongan pekerja lah yang dah grade, mungkin dah 7-8 tahun grade kalau belajar sarjana muda. Dan juga yang warna biru ni ialah diploma lah, pemegang diploma. Okey, yang ketiga terbesar warna hijau, okey, sebanyak 25% ni ialah 25 hingga 34. 25 hingga 34 ni dia baru, kalau belajar degree dia baru saja setahun 2 grade lah. Okey, jadi 25 sampai 44 yang terbesar lah kita punya responden dari segi umur. Dari segi pendidikan, okey, majoriti responden ialah pemegang ijazah sarjana muda warna pink ni, okey, sebanyak 25.6, dan biru agak standing 25.6, kurang sikit saja pemegang diploma. Okey, yang warna purple ni ialah pemegang sijil. Jadi sekurang-kurangnya lepas SPM diorang buat sijil. Kemudian ada yang buat sijil 20%, buat diploma dan pemegang ijazah. Jadi agak terpelajar kita punya responden ni. Okey, kemudian tempoh menjadi ahli kumpulan Telegram khusus pendek. Okey, grup Telegram ni dah diwujudkan selama lebih 2 tahun dah, maksud 3 tahun ya. Jadi kita pecahkanlah responden yang majoriti ialah warna oranye ni 1 tahun hingga 2 tahun. Okey, sebanyak 37.2%. Maksudnya dah setahun tu dia dah biasalah dengan environment dalam grup Telegram tu Okey, kemudian dapatan 6 cara menjadi ahli kumpulan. Agak seimbang dimasukkan oleh admin, dijemput oleh admin, dan juga link daripada Facebook kita masukkan link Telegram ni ke dalam Facebook kita. Kita ada Facebook untuk kursus pendek, okey, Kolej Komunikasi Jasin. Okey, jadi Telegram ni sebagai penyampaian maklumat. Facebook tu macam awalan lah kita nak sebarkan kepada umum lah, kepada penduduk Malaysia lah, boleh katakan, sebab siapa-siapa saja boleh create account Facebook. Okey. Kemudian inilah objektif kita, objektif kajian, okey, ialah untuk mengukur tahap kepuasan komuniti setempat terhadap penggunaan Telegram sebagai medium penyampaian maklumat bagi pengajuran kursus pendek Kolej Komuniti dalam era COVID-19. Okey, sama je tujuan lebih dengan tajuk dia. Okey, kemudian skop kajian kita bataskan dia, kursus pendek yang dijalankan ialah hanya pada Kolej Komuniti Jasin saja. Yang pertama, dan yang kedua ialah tempoh pandemik COVID-19 diambil daripada Mac hingga November 2020. Okey. Okey. So inilah metodologi kajian saya, kajian kami. Okey, kita buat secara kaji selidik lah, secara survey. Kita mengisi Google Form. Okey, pautan Google Form diletak dalam grup Telegram. Ahli grup Telegram tersebut, okey, yang komuniti setempat bakal peserta kursus pendek yang layak menjawab kita punya sebagai responden. Okey, kajian kita secara kuantitatif, okey, lebih pada numerikal, kita tengok frekuensi dan kita ukumin, dan juga bersifat deskriptif lah. Okey, deskriptif by means dia boleh menerangkan dan memperincikan suatu fenomena yang berlaku lah. Okey, fokus kajian kita. Okey, secara ringkas lah metodologi Okey, ini adalah dapatan untuk bahagian B lah. Okey, bahagian B Tadi bahagian A demografi, bahagian B ialah kita ada 4 bahagian. Okey, B1, sub bahagian B1 ialah tempoh masa tindakan. Okey, kita ada 4 bilangan pernyataan, okey, atau 4 item lah untuk diberi respon oleh responden. Ya, bahagian B2 cara bahasa layanan yang disampaikan, 5 pernyataan atau 5 soalan. Sub B3 ialah kepakaran pegawai mengendalikan aplikasi Telegram. Okey, admin ataupun penyelaras lah unit PSH Kolej Komunikasi Jasin. Dan yang keempat ialah jaminan perkhidmatan dan SOP semasa pandemik COVID-19. Tadi daripada 3 soalan. Okey, all in all ada 15 item dalam bahagian B. Okey, bahagian kepuasan, mengukur kepuasan responden terhadap maklumat yang diterima melalui grup Telegram. Okey, kemudian tahap kepuasan ni kita pergi satu-satu lah. Tadi ada sub B tadi, B1 sampai B4. Ni B1 lah. Okey, B1 ialah
interpretasi suami untuk faktor tempoh masa tindakan. Tempoh masa tindakan ada 4 item atau 4 soalan. Okay, pertama ialah memberi maklumat yang diperlukan dengan cepat. Okay. Kedua, memberi maklumat yang diperlukan dengan tepat, penjelasan yang rasional dan munasabah, dan juga menepati janji kepada pelanggan. Okay. Secara keseluruhannya, semua min mencapai lebih daripada 4.5. Paling rendah ialah 4.79. Okay, 3 item dan paling tinggi ialah 4.81. Okay, menjadikan dia min yang tinggi lah. Okay. Purata 4.80 dan tinggi. Okay, so inilah B1. Okay, kita pergi pada B2. B2 ialah faktor cara bahasa layanan yang disampaikan. Okay, ada 5 soalan, 5 item. Okay, 5 item tersebut ialah memberi layanan dengan mesra. Okay, sedia membantu menjawab persoalan, aduan atau cadangan. Ketiga, peka dan mengambil berat terhadap minat pelanggan. Keempat, menjawab persoalan dalam tempoh yang memuaskan. Dan kelima ialah mematuhi piagam pelanggan. Okey, secara keseluruhannya, min yang dapati lebih tinggi iaitu melebihi 4.8. Okey, 4.81 sehingga 4.86 dengan purata ialah 4.84. So, untuk cara bahasa layanan disampaikan mendapat min yang tinggi. Okey, 4.84. Beralih kepada sub-bahagian B3 iaitu kepakaran pegawai Koresponden Jasin dalam Telegram khusus pendek KKJS. Okey, ada 3 soalan, 3 item. Okey, pertama ialah berupaya memberi penjelasan atau maklumat dengan jelas. 2, mampu merujuk pelanggan kepada sumber yang tepat. Dan 3 ialah kesediaan pegawai untuk menjelaskan permasalahan secara personal message. Maksudnya kalau ada soalan peribadi ke, soalan yang agak sensitif ke, boleh PM tepi ke, macam itulah, boleh direct message. Ini juga mencapai min yang tinggi, puratanya ialah 4.78. Okey, so B3 min tinggi 4.78. Dan pergi kepada sub bahagian B4 yang akhir, ada 4 soalan. Okay, yang pertama, berkeyakinan akan menerima maklum balas mengenai pertanyaan masalah khusus pendek, dapat 4.74. Kedua, berkeyakinan bahawa maklumat yang diterima dan tata cara pengenalan kursus tidak bercanggah dengan SOP pandemik COVID-19 yang sedang berkuasa, dapat 4.84 min. Dan yang ketiga ialah ciri-ciri Telegram khusus pendek KKJS dalam memenuhi keperluan untuk mendapatkan dan menerangkan maklumat dengan jelas. Okey, maaf ni ada 3 sebenarnya, bukan 4 saya nampak 19 ni macam salah satu nombor pula. Ni ada 3 Jadi yang ketiga tadi ialah 4.77 dengan purata ialah 4.78 dan juga diinterpretasikan sebagai min yang tinggi. Okey, kalau ikutkan dia 4.85 sangat tinggilah kalau ikutkan saya. Okay, so keempat-empatnya mencapai 4 point, melebihi 4.5 lah. Okay, so tinggilah. Okay, dan ini ialah bahagian C. Bahagian C dalam kita punya survey ialah cadangan dari responden. Ada 7 cadangan yang disenaraikan. Pertama ialah responden ada menyatakan supaya maklum balas pada setiap cadangan. Okay, membekal maklum pada persidangan dengan kerap lah. Okay, selang sehari ataupun berkala. Okay, yang kedua ialah pemakluman jangkaan khusus pendek diupload dalam media sedia ada bagi kurangkan pertanyaan. Maksudnya sebelum daripada Telegram, dia pun suruh upload dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dalam media sosial lain lah. Okay, yang ketiga, persoalan dijawab dengan secepat mungkin. Okay, pantas lah. Keempat, dicadangkan edaran takwim khusus pendek ke dalam Telegram. Selalu sebenarnya kita dah masukkan dah dalam Telegram tu, tapi dia nak benda ni diingatkan. Mungkin kita boleh pin dia. Okay, yang kelima ialah banyakkan video promosi khusus pendek ke media sosial. Maksudnya selain daripada mesej saja, mungkin boleh banyakkan video promosi dalam Telegram tersebut ataupun Facebook. Okay, dan 6 ialah memberi maklumat bersemuka agar lebih tepat dan mudah faham. Bersemuka ni mungkin agak kurang relevan sebab COVID-19 kita tak boleh nak berjumpa selalu. Okay. Dan ketujuh ialah banyakkan video promosi khusus pendek ke media sosial. Okey, ada lebih kurang samalah 5 dengan 7. Okey, kita pun dah sampaikan kepada unit PSS yang mengenai khusus pendek, dan unit PSS sedang fokuskan kepada faktor yang dibulatkan lah, faktor 1, 3 dan 7 lah untuk tindakan mereka selanjutnya lah. Itu ialah mungkin kegunaan dapat daripada kajian ni boleh digunakan oleh unit PSS terus secara direct. Okey, kemudian rumusan. Okey, ini nak merumuskanlah. Okey, ada 4 sub bahagian tadi untuk kepuasan.
Okey, keempat-empatnya mencapai min yang tinggi melebihi 4.7 pada rendah pun ialah 4.78, okey 4.8 dan 4.84. Okey, faktornya ialah ni tempoh masa tindakan, cara bahasa layan yang disampaikan, kepakaran staf koresponden jasin dan juga jaminan perkhidmatan dan SOP semasa pandemik. Jadi min keseluruhan ialah 4.80. Okey, dipuratakan empat-empat ni dapat 4.80 atau kalau dalam peratusnya 96% lah. Jadi tahap kepuasan responden terhadap kaedah penyampaian maklumat ni terbukti dalam grup Telegram ni terbukti berada pada tahap yang tinggilah. Okey, dengan min 4.80. Okey. So itu sajalah pembentangan saya untuk kali ini. Kalau ada apa-apa persoalan, kita minta maaf tak ada sesi question and answer, tapi mungkin pendengar ke anda semua boleh mengajukan soalan kepada melalui agonizer lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana sudi mendengar pembentangan saya. Okey, diharap saya dapat memberikan penerangan yang jelas lah. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.